First time tengok Kaabah tu, rasa dia orang kata luar biasa lah, sangat tenang macam tu. Macam mana perasaan? Sebab saya jujur saya cerita, saya setiap kali pergi ke Mekah, walaupun saya pergi berkali-kali, saya akan ada perasaan yang saya rasa. Macam Umi bila sampai depan Kaabah, yalah masuk masjid tadi kan. Sampai depan Kaabah, apa perasaan yang rasa tu? Dia macam perasaan tu kan tak dapat nak digambarkan. Dia macam speechless. Dia macam biasa kita tengok dalam TV je. Betul? So bila tengok depan mata tu, dia macam ya Allah, macam tenangnya macam tu. Dan benda tu tak boleh kontrol, betul tak? Betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kini kita dah sampai podcast Jelajah Sirah dalam siri yang kelima. Jadi insya-Allah seperti siri-siri yang lepas, kita dah bawa banyak topik-topik yang menarik. Dan siri kali ni ataupun tajuk kali ni, bersama dengan saya kita ada seorang tetamu jemputan. Yang mana tetamu jemputan ni daripada seorang pelajar praktikal daripada UiTM. Nanti kita akan kenalkan dia. InsyaAllah tetamu jemputan kita ni baru balik daripada umrah. Dan kita akan bincang ataupun kita akan bertanya kepada dia macam mana pengalaman untuk kita rungkai. Kita nak dapatkan aspek umrah kali pertama, apa perasaan. Okey, jadi mungkin saya jemput Umi. Okey, Umi mungkin boleh kenalkan dulu diri sikit. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Siti Umirah binti Abdullah. Saya berasal daripada Masjid Tanah Melaka. Dan tahun ni saya berumur 23 tahun. Masjid Tanah Melaka maksudnya daripada Melaka lah kan? Daripada Melaka. Okey. Umi study kat mana? Dekat UiTM Shah Alam. Bidang? Bidang Halal Industry Management. Sebelum tu boleh tak bagi tahu cerita sikit dekat audien kita? Mungkin secara ringkas, halal management tu study apa? Oh, halal management ni biasa basically orang dengar halal je mesti orang ingat JAKIM kan? Betul. Tapi sebenarnya bidang halal ni meluas. Lagi-lagi kita orang pengurusan industri halal. So, macam-macam jenis industri kita orang boleh masuk. Antaranya travel tour punya company. Okey. So kita orang boleh masuk kepada macam halal tourism. So macam travel tour punya company kan ada yang Islamic tourism. Maksudnya dia halal ni ataupun adakah bila kita sebut halal kita boleh nampak halal ni maksudnya belajar bidang Islami. Dia Islami ke Islami lah. Maksudnya mostly student yang belajar halal ni adalah student Islami lah. Dan dia belajar management ni bila sebut konteks, mungkinlah akan kita nak share dengan audien kita, mungkin ada yang pertama kali dengar berkenaan dengan halal management ni. Bila sebut management, konteks management ni kan luas. Dari segi yalah management ataupun bahasa Melayu dia pentadbiran. Dia ada account, dia ada C-suite, dia ada admin dan lain-lain. Adakah belajar semua benda tu? Kita orang ada belajar semua tu tapi just basic, tak menyeluruh, tak mendalam lah. Tapi still ada sentuh lah bab-bab tu. Oh, maksudnya belajar dalam bab pentadbiran ataupun management tapi dalam orang panggil Islami punya style. Macam tu kan? Betul. Kalau kata yang standard mungkin orang belajar daripada bidang-bidang yang bukanlah tidak Islami, yang maksudnya dia bidang-bidang yang standard mungkin business, admin, human resource. atau human resource. Tapi yang ni halal ni dia fokus pada Islami. Itulah. Okey, lagi mungkin berapa umur Umi? 23. 23. Kenapa Umi pilih bidang halal? Sebab bidang halal ni ramai orang tak tahu. Dan dia macam menarik tahu bidang halal ni. Sebab first Umi tahu bidang halal ni sebab dekat TV ada macam halal hub macam tu. Okey. Dan kawan-kawan Umi pun majoriti lepas je matrik diorang terus study masuk sains. Dia belajar tentang sains. Tapi macam Umi, sebab Umi dari sekolah menengah ada ambil aliran agama. Aliran agama lah, okey. So macam halal ni macam menarik lah. Dan parents pun
ada galakkan lah untuk ambil bidang Okey. tu. Tapi pilihan diri sendiri ataupun keluarga? Untuk Campur. campur, okey. Yalah sebab mungkin kita boleh tengok apa, dunia hari ni dia banyak bidang-bidang Islamik ni dah banyak, semakin meluas dan makin banyak berkata. Yalah, mungkin Umi dengan saya katakan kita beza lebih kurang 10 tahun. Macam saya punya zaman dulu mungkin kalau tanya nak jadi apa? Nak jadi lecturer, nak jadi angkasawan, nak jadi saintis. Maksudnya bidang tu belum lagi meluas. Zaman Umi ni bidang dah makin meluas dah. Ada halal management. Zaman saya belum ada Zaman Umi dah ada. Lagi 10 tahun ke depan, saya rasa benda tu dia akan makin lagi berubah. Sebab macam sekarang pun kalau tanya budak-budak sekolah nak jadi apa? Content creator. Zaman saya tak ada content creator tu. Zaman sekarang nak jadi apa? Budak-budak sekolah dah nak jadi YouTuber. Maksudnya macam tu lah. Jadi mungkin itu secara ringkas lah. Atau ada lagi tak Umi nak tambah? Apa yang... Rasanya tu je lah. Itu je. Okey, jadi saya jemput Umi untuk sesi kali ni. Macam saya katakan dekat awal tadi, sebab Umi baru balik daripada umrah. Jadi dia setiap orang pergi umrah ni, macam sesi-sesi yang sebelum ni kita dah cerita sikit sebanyak berkenaan dengan umrah. Dalam podcast ni kita nak cerita bab-bab umrah, bab-bab haji, bab-bab travel, bab-bab jelajah sirah. Ada setengah orang yang dia bercuti tu sebab dia willing nak bercuti. Dia pergi umrah tu dia willing nak pergi. Dan ada setengah orang yang bukanlah nak kata tak willing, tapi dia ikut keluarga. Sebab kena ajak, sebab kena paksa dan sebagainya. Dan Umi first time kan umrah kan? First time. Umi first time. Boleh tak Umi cerita macam mana boleh start terdetik nak pergi umrah? Pergi sendiri ataupun pergi dengan family? Pergi dengan family. Macam mana terdetik boleh nak pergi umrah tu? Nak kata terdetik tu macam kita semua mesti ada perasaan kan nak pergi kat Tanah Suci. Antara mampu dengan tak mampu. Dan ada rezeki ke tak kan. Macam Umi memang ada niat nak pergi. Tapi sebab as a student kita punya kewangan tu tak mencukupi lagi. Tapi bila tiba-tiba parents bagi tahu macam mama nak pergi umrah lah, mama nak pergi umrah bulan 9 ni macam tu. Dan kita orang pun satu family macam mestilah gembira bila dapat macam tu kan. Maksudnya mak bagi tahu nak pergi umrah, dia nak pergi ke? Dia kata jom kita pergi umrah. Jom kita bersama pergi lah. Dia macam nak pergi lah. so dia ajak satu family sekali pergi macam tu lah. Okey. Yang tu maksudnya plan tu dah berapa lama? Plannya dah lama tapi macam buat surprise kat anak-anak dia. Maksudnya mak dah plan, kemudian dia surprise kan. Lama tu boleh saya tak? Mungkin dia dah plan setahun ke, 2 tahun ke? Itu tak sure. Tapi macam niat tu dah ada lah. Okey, ataupun saya balik kepada konteks yang tu mak bagi mak, yang tu mak yang plan. Kita tak tahu mungkin dia plan 2 tahun dah ke 3 tahun kan. Sebab kewangan, dia yang plan kewangan. Jadi macam kalau Umi sendiri, sejak daripada bila Umi rasa terdetik nak pergi umrah? Teringin nak pergi umrah? Sebab apa saya nak saya tanya soalan macam tu? Sebab ada di kalangan kita punya audien, kita punya pendengar yang memang sama macam Umi cakap. Saya pun sama juga macam Umi dulu. Kita teringin nak pergi umrah, tapi kita fikir dari segi mampu ke tak mampu, dari segi belajar, dari segi macam Umi tambahlah Umi masih belajar, macam saya dah bekerja. Jadi kita tengah fikir kalau bekerja ni macam mana nak kumpul duit. Sama juga belajar pun macam mana nak kumpul duit. Macam mana nak rancang, macam mana nak plan. Jadi cuma apa yang selalu saya pesan dekat saya punya, macam saya bawa jemaah umrah, jemaah haji ataupun dekat audien dalam kita punya podcast, saya nak ajak kita sama-sama start didik diri kita dengan niat. Jadi sebab tu sebenarnya macam Umi sendiri, bila Umi start terdetik nak pergi umrah, teringin nak pergi umrah, maksudnya ada orang kata ada perasaan lah. Ada setengah orang yang walaupun dia belajar agama, dia tak ada lagi nak perasaan nak pergi umrah. Ada sebahagian saya jumpa sampai sekarang pun umur dah 50, 60, 70 tapi dia tak boleh lagi, belum bersedia. Macam tu. Macam Umi punya side macam mana? Kalau macam Umi sebenarnya start daripada
sekolah menengah lagi. Okey. Start sekolah menengah lagi dia macam sebab dekat rumah parents selalu buka TV, ada satu rancangan yang tunjuk live umrah, live kat Mekah. Okey. Live Okey. tawaf tu. So bila kita hari-hari tengok dekat rumah tu, dia macam terdetik dalam hati macam satu hari nak pergi situ. Macam tu lah. Aku teringin lah nak pergi juga betul. kan. Yalah, sebab mungkin sebab tu bila saya selalu pesan, kalau boleh kita bila kita tengok benda tu teringin, dia sebab fitrah. Sebenarnya fitrah manusia bila yang mana Allah yang tu fitrah manusia yang mana Allah dah campurkan dalam diri kita. Daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim membuatkan seluruh umat manusia berpusu-pusu pergi ke Mekah. Zaman Nabi Muhammad buat seluruh umat manusia berpusu-pusu ke Madinah. Jadi Mekah dan Madinah ni dua kota ataupun dua tempat tanah suci yang kita akan suka, kita akan cinta dan akan berusaha untuk pergi. Yang tu fitrah manusia. Cuma fitrah tu ada dah dalam diri kita. Cuma macam mana kita nak lahirkan. Macam Umi cerita tadi lah. Umi mungkin saya boleh katakan kat sini orang kata apa, daripada support daripada keluarga jugalah kan. Keluarga, family yang buka siaran macam tu, kita terdetik. Sama juga macam saya dah pernah cerita kepada saya punya audiens sebelum ni. Saya daripada kecil-kecil mak ayah didik macam mana untuk sentiasa berdoa, mohon supaya dapat pergi tempat-tempat baik macam tu. Okey, masuk pada konteks saya nak pergi kepada yang Umi pernah. Yang tu mungkinlah tadi mukadimah. Saya nak cerita macam Umi pergi umrah. Boleh tak Umi kongsi ataupun cerita sikit apa persediaan? Tadi kita dah cerita dah, Umi dah cerita dah. Umi dah ready dengan niat. Lepas tu mungkin sambung yang lepas mak Umi bagi tahu tadi, kata okey, jom kita pergi umrah. Apa persediaan yang Umi boleh share? Persediaan sebelum kita pergi umrah sebelum pergi umrah. Basically memang kalau sebelum pergi umrah kan kita akan cari barang-barang perlengkapan umrah lah. Okay. Macam contoh kalau lelaki mestilah dia akan tengok cari kain-kain ihram. Tapi kalau macam perempuan ni banyak sikit barang dia. Contohnya macam baju, jubah, dia orang mesti akan cari jubah ataupun baju yang sesuai untuk dia orang pergi sana. Baju tu macam kalau tudung, diorang akan cari tudung yang labuh sikit sebab diorang akan buat terus untuk solat lah kalau kat sana sebab mudah. Then akan cari macam sediakan macam travel kit. Travel kit tu untuk kita letak macam sabun, shampoo, mudah lah sebab dia jenis travel size kan. Sebab nanti kat atas kapal terbang kita tak boleh bawa cecair sebab dia ada limit dia yang kita boleh bawa. So bila ada travel kit tu mudah lah. Then kena ada pasport sebab lagi-lagi orang yang tak pernah pergi travel overseas, pasport ni penting lah untuk kita pergi ke luar negara kan, ataupun kita nak renew pasport. Selain tu macam mungkin saya nak macam lah, Umi first time keluar negara ke pernah keluar negara sebelum ni? First time Keluar negara dan first time keluar negara ni terus pergi ke umrah. Okey. Okey, baik. Sama-sama. Lepas tu kena sebab nak pergi umrah ni, pergi Arab Saudi ni kita kena ambil vaksin. Okay. Sebab dekat sana diorang tetapkan syarat lah untuk masuk negara diorang kena ada vaksin. Macam tu. Lepas tu kita kena sediakan gambar untuk visa. Kalau macam kes Umi macam pergi dengan travel agent. So macam kita orang dekat Malaysia lagi, kita orang kena daftar nusuk. Okey, untuk raudah dan sebagainya. Daftar nusuk Okey, buat macam semua benda-benda tu. Tadi Umi cerita pakaian lah, pasport dan semua. Umi first time. Memang tak pernah keluar negara. Mungkin macam saya banyak negara pernah pergi juga. Ada setengah-setengah orang dah pernah pergi banyak negara. Jadi dah ready dengan pasport dan sebagainya. Jadi bila Umi first time, macam mana Umi boleh tahu benda-benda tu semua? Macam mana Umi boleh buat persediaan tu? Tiba-tiba nak kena buat pasport. Macam benda-benda macam tu Umi Google. Umi Google sendiri. Lepas tu tengok. Kan sekarang ada macam-macam TikTok, betul, YouTube. Jadi, so macam orang akan share pengalaman diorang. Jadi Umi follow daripada situ lah apa yang kena prepare, apa yang kena bersedia. Okey. Dan tadi Umi ada bagi tahu kata bila nak pergi umrah ni nak kena beli telekong, baju, jubah. Ada beza ke dengan jubah yang pakai sekarang dengan yang nak kena bawa?
Tak, bukan, saya kena tanya sebab takut nanti audiens kata, "Ui, susah nak kena pergi ni, kena beli baju baru." Oh, tak ada beza pun. Ada orang dia macam, sebab kita excited kan, lagi-lagi first time nak pergi tu, kadang dia orang macam, ni baju ni kita dah selalu pakai kat Malaysia, dah biasa pakai. Ni kita nak pergi umrah ni. Tapi tak semestinya lah nak pergi umrah kena beli baju baru. Boleh je guna baju yang sedia ada. Tu Pilih atas mungkin pilih yang mana yang sopan, agak bersesuaian. betul. Okey, agak tapi apa, saya orang lelaki. Jadi mungkin secara mendalam saya nak cerita bab keperluan seorang wanita ataupun seorang perempuan tu tak benar. Cuma apa yang saya boleh cerita, apa yang saya nampak, kebanyakannya bila pergi sana pakai baju sopan, baju kurung boleh, jubah boleh. Cuma kebanyakannya mesti akan bawa apa? Telekong mini tu kan. Telekong lah senang cerita kan. Telekong yang labuh, sebab kita tak pakai lah, orang panggil apa ni, bawal lah apa punya. Kurang pakai kan sebab senang nak solat. Kira maksudnya dia express lah. Pakai tudung yang labuh tu, masuk waktu terus solat. Sebab kat sana banyak fokus untuk nak ulang alik ke masjid lah kan. Dan macam mana pula dari segi persediaan? Tadi Umi cerita berkenaan dengan barangan. Macam mana pula dari segi mental, dari segi fizikal? Kalau dari segi mental, bagi Umi macam kita kan nak pergi kat tempat-tempat, kita nak pergi kat tempat suci, tempat baik ni. So, kita macam kena bersihkanlah hati kita. Contohnya macam, kalau kita rasa sepanjang kita dekat Malaysia lah contohnya, kita banyak buat salah kat orang. So, sebelum kita berangkat ke tanah suci tu, at least kita minta maaf dekat semua orang. Sebab kita tak tahu kita sakitkan hati orang tu ke tak. So, better kita minta maaf je kat siapa-siapa. Sebab kita nak berangkat ke tanah suci kan. So, bila kita berangkat ke tanah suci tu, kita tenang lah, tak terfikir apa kita dah buat dekat Malaysia macam tu lah. Oh, tu dari segi ni. Dari segi fizikal pula? Dari segi fizikal, kita kenalah jaga kesihatan sebab kita tahu kita nak pergi ke sana. So, kita jaga kesihatan. Ada tak maksudnya mungkin Umi ada pergi jogging ke exercise ke tak ada buat? Dari segi persediaan. Ada ke tak ada? Jogging tu tak ada. Sebab biasa kalau bersukan pun badminton. Tu adalah. Yalah, sebab ada setengah-setengah orang kadang-kadang saya tanya macam tu sebab Umi first time. Mungkin ada setengah orang yang dia first time dia fikir nak pergi ni nak kena tawaf. Dia fikir nak sa'i. Jadi ada setengah orang kadang-kadang dia terlalu takut. Yalah, takut pada benda-benda yang baru. Jadi sebab tu saya nak tengok apa persediaan. Jadi maksudnya macam Umi tadi tak ada lah sampai serius ke tahap macam tu kan. Cuma dari segi persediaan barangan, dari segi apa mental. Yalah, macam Umi beritahu tadi minta maaf apa semua tu betul. Dulu kalau kita tengok pada kita punya nenek moyang yang zaman belum ada lagi kapal terbang, yang pergi pakai kapal laut ni, umrah saja pun dah nak pergi umrah biasanya fokus pada haji lah, pergi sampai berbulan-bulan atas kapal laut. Ada yang tak sempat sampai pun meninggal dalam perjalanan. Ada yang pergi tak balik-balik. Jadi waktu tu kita akan nampak, pada zaman tu lah, kita akan nampak orang nak pergi umrah ni betul-betul sungguh-sungguh. Ramai-ramai hantar habis buat kenduri dan sebagainya. Cuma sekarang ni mungkin kurang benda tu. Tapi macam apa yang Umi cerita tadi tu baguslah. Minta maaf, bagi tahu sebab kita nak pergi tempat yang baik. Macam Umi sini ada buat majlis-majlis ke? Tak ada. Sebelum tak ada kan. Kalau dulu mesti kena buat ni. Kalau tak buat umrah, kenapa tak buat majlis? Kenapa tak bagi tahu? Tapi sekarang ni dah dunia yang dah makin moden, dunia yang senang, kita dah ada media sosial dan sebagainya. Maksudnya mudahlah, kita senang, kita dah ada platform. Dari segi kursus, Umi ada ikut? Online ke, fizikal ke? Kursus tu fizikal. Kursus Umi fizikal ambil kat Melaka lah, ikut family. Sebab Umi tadi pakai travel agency kan. Sebab Umi pakai travel agency, jadi travel agency provide lah. So macam saja saya nak faham, bila Umi pergi kursus, macam mana, berapa kali pergi kursus? Sekali? Sekali je. Macam mana pemahaman daripada kursus bila pergi ke sana? Kalau ikut kursus sekali tu je, memang sebenarnya tak betul-betul faham pun. Tapi sebab diorang pun ada provide macam slide, buku untuk kita tengok. Ulang kaji balik lah kan? Betul. Sebab
diorang pun akan macam ingatkan kita balik dengan macam contoh diorang bagi video ataupun macam Okey. tu lah. Oh, maksudnya pihak syarikat lepas habis kursus, dia bagi juga video untuk tengok balik video tu, boleh ulang kaji sampai faham lah. Maksudnya waktu Umi pergi tu tidaklah terlalu terkejut kan? Dan Umi P tu berapa orang satu grup? Satu family 7. Kalau semua grup yang sekali tu, yang ada tour guide kan? Ada. Maksudnya satu tour guide apa, mungkin kalau kebiasaannya katakan dalam 40 orang akan ada seorang tour guide. Macam tu lah kan, lebih kurang. Jadi maksudnya tidaklah terlalu terkejut sangat sebab kita ada tour guide ataupun kita ada mutawif lah istilah dia, ataupun ustaz. Jadi mungkin kat situ kita akan nampak konteks perbezaan kalau nak pergi DIY dengan pergi dengan agent kan. Maksudnya okey lah. Mungkin sebelum tu saya nak mencelah, kalau siapa yang nak dapatkan maklumat berkenaan dengan kursus umrah apa secara online, boleh tengok juga dekat saya punya channel YouTube. Channel YouTube saya tak ada video yang banyak, tapi saya ada buat kursus umrah beberapa siri full manasik umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh cek dekat saya punya YouTube Ikrami Omar. Itu boleh cek. Ni selingan je lah. Okey. Umi dah cerita berkenaan dengan persediaan, preparation dari segi fizikal lah, mental dan persediaan lain-lain. Sekarang ni saya nak masuk. Bila Umi dah tadi sebelum di Malaysia, sekarang ni bila sampai di sana, boleh tak secara ringkas? Kalau nak cerita secara keseluruhan tu agak panjang lah, takkan habis sesi 2-3 hari. Tapi secara ringkas, apa perasaan bila first sampai dan selesai buat umrah tu? Umi masuk Madinah dulu ke Mekah dulu? Masuk Mekah dulu. Okey, masuk Mekah lagi cantik. Sebab masuk Mekah dia akan, maksudnya daripada Malaysia kita masuk Mekah, dia akan selesaikan ibadah umrah dulu bawa buat aktiviti lain. Jadi bila sampai tu, apa perasaan Umi dan apa yang Umi boleh share dengan kami? Perasaan tu bercampur bau. Sedih ada, gembira ada, nervous ada. Tapi macam Umi sampai je turun je flight tu, kita orang turun berhenti dekat Taif dulu. So kita orang maksudnya daripada Jeddah pergi Taif dulu. Okey. So kita orang mikat kat Kanu Manazil. Okey. So dekat Kanu Manazil telah mikat orang lelaki pakai ihram semua. Okey. Then kita orang letak barang kat hotel dulu. Kita orang sampai tu pagi. Bila letak barang kat hotel, kita orang terus direct buat umrah yang pertama. Hotel di Mekah? Betul. Okey. So kita orang direct buat umrah yang pertama. So waktu tu sebab dah excited nak buat umrah tu, walaupun baru sampai pagi tu memang tak ada rasa penat langsung. So bila kita orang pergi buat umrah tu pagi, kebetulan tak ramai sangat orang waktu kita orang pergi buat tu. So bila sampai je, bila first time tengok Kaabah tu, rasa dia orang kata luar biasa lah, sangat tenang macam tu. Macam mana perasaan? Sebab saya jujur saya cerita, saya setiap kali pergi ke Mekah, walaupun saya pergi berkali-kali, saya akan ada perasaan yang saya rasa. Macam Umi bila sampai depan Kaabah, jalan masuk masjid tadi kan, sampai depan Kaabah, apa perasaan yang rasa tu? Dia macam perasaan tu kan tak dapat nak digambarkan. Dia macam speechless. Dia macam biasa kita tengok dalam TV je. Betul. So bila tengok depan mata tu, dia macam ya Allah, macam tenangnya macam tu. Dan benda tu tak boleh kontrol, betul tak? Betul. Tak, sebab macam saya nak cerita pun sebenarnya, kadang kita tengok Kaabah dekat TV ni, kita tengoklah kat TV, tapi bila kita sampai dekat depan tu, dia satu perasaan macam, walaupun saya dah berkali-kali, saya pun tak boleh saya nak cerita macam mana perasaan tu. Dan kalau saya cerita pun, takkan ada orang boleh faham. Saya faham, sebab tu Umi nak cerita pun, Umi kata tenang, rasa sebab, rasa gembira, sebab satu perasaan yang sebenarnya Allah bagi dalam diri kita ni, dan semua orang akan rasa perasaan yang sama. Kemudian, boleh sambung kan? Lepas tu? Bila rasa, kan waktu tawaf tu, mestilah ramai orang kan. Betul. So bila macam first time tawaf tu, macam boleh terkejut lah. Sebab bila tawaf tu, orang akan bertolak-tolak. Tapi walaupun bertolak-tolak tu, sebab bila kita tawaf, kita dapat pandang Kaabah tu. Bila kita pandang tu, kita macam dah tak fikir dah orang nak tolak-tolak lah. Asalkan kita dapat tawaf, habiskan pusingan tu. Then dah tawaf, pergi ke sa'i pula. Pergi ke sa'i pun
tu pengalaman pertama Umi lah, sa'i, tawaf. Bila dah tawaf tu, satu family lah. Macam kalau ayah Umi, dia akan dengan abang ipar Umi. Sebab kan ada satu part dia orang akan berlari-lari anak kan, Betul. untuk lelaki. Okey. So kalau yang perempuan, Umi dengan adik-beradik Umi yang lain lah, kita orang jalan sama-sama. So bila habis sa'i tu, first time juga buat tahallul. Buat tahallul first time. So bila dah habis umrah yang pertama tu, Lama tak buat umrah? Kira perjalanan umrah daripada apa tadi? Daripada tawaf, sa'i, tahallul? sebab umrah pertama tu kita dah excited, dia macam rasa tak lama pun, kejap je selesai. Tak rasa pun. Tak rasa Tapi sebenarnya kalau tengok balik jalan jauh juga. jauh. bila dah habis tu, dah sampai hotel tu baru macam sakit jugalah kaki macam tu. Tapi waktu kita buat tu, kita macam tak fikir pun benda-benda tu, tak rasa lah. Okey, Umi dekat Mekah lebih kurang dalam 5 hari macam tu. So macam dalam hari kelima, kita orang bergerak bertolak ke Madinah lah. Kita bertolak Okey, ke Madinah. macam dekat Mekah kan? Macam tadilah mungkin saya boleh katakan Umi cerita pasal buat umrah tadi kan, tawaf dengan sa'i. Boleh katakan berapa lama habis benda tu? Saja saya nak bagi audiens kita faham. Takut nanti bila biasa orang dengar kalau pergi umrah ni orang kata 2 minggu. 1 minggu ke 2 minggu lah kan. Jadi adakah sepanjang tu buat umrah? Ataupun berapa jam je buat umrah? Yang betul-betul buat umrah? Tak, umrah yang umrah wajib. Macam umrah Umi buat 2 kali. Okey. Cuma satu umrah tu habis berapa lama? 3 jam? Tak sampai 3 jam. Tak sampai 3 jam. Maksudnya saya katalah kita letak lama sikit, kita letak 3 jam. Maksudnya umrah tu 3 jam je. Yang lain-lain tu semua aktiviti lain kan, ibadah, ziarah dan lain-lain lah kan. Okey, kemudian maksudnya Umi beritahu tadi di Mekah 5 hari. Kemudian pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah. Macam Madinah buat apa pula? Kalau macam dekat Madinah, biasa kalau akan bawa ke Masjid Nabawi lah. Dekat Masjid Nabawi akan masuk ke Raudah. Okey. So kita orang masuk Raudah, Umi dengan family masuk Raudah asing. Macam ayah Umi lelaki dia masuk waktu pagi, kita orang yang perempuan masuk waktu malam. Melalui nusuk yang kita apply tu lah. So macam bila dekat Raudah tu Umi sampai waktu malam. So kita orang maghrib dulu kat Masjid Nabawi tu. Lepas solat maghrib tu baru beratur untuk ke Raudah tu. Sebab dekat Raudah tu beratur tu dia ada 3 checkpoint. Dia bukan kita masuk je tu dah boleh terus masuk Raudah, tak. Dia macam kena tunggulah. Lepas checkpoint pertama tunggu, lepas tu pergi checkpoint kedua, dia suruh tunggu, dan lepas checkpoint ketiga baru kita betul-betul dapat masuk Raudah tu. Macam tu lah. So bila masuk Raudah tu pun sebenarnya masa yang diorang bagi tak lama sebab dia ada pengawal yang jaga dekat setiap sudut dalam Raudah tu. So dalam 15 minit tu pun bagi Umi dah lama lah. So bila masuk tu je cepat-cepatlah cari satu tempat buat solat sunat dulu. Buat solat sunat. Kalau macam ni bukanlah nak kata tips, tapi ni yang Umi buat dekat sana lah. Bila pengawal tu halau Umi tak terus keluar. Umi pergi cari tempat lain. Tempat lain pula. Beralih tempat lain. So sebab dia macam ramai kan. So dia tak cam siapa yang dia dah halau. So bila kat situ pun dia halau, beralih tempat lain. Mana-manalah kita dapat. Bila dah macam dah ramai sangat, dah crowded sangat, kita rasa dah cukup dah kita solat dalam tu, bolehlah keluar. Yalah, sebab kalau mungkin keadaan sekarang tak sama macam dulu. Macam dulu sebelum berlakunya coronavirus ni, orang kata apa, Raudah boleh masuk berkali-kali tanpa menggunakan apps macam Umi bagi tahu kan. Untuk pengetahuan audiens ni, ada satu apps sekarang ni, Nusuk nama apps tu. Maksudnya kalau nak masuk, bukan nak masuk Raudah ni, adalah satu tempat yang ada dalam Masjid Nabawi. Yang ni insya-Allah nanti dalam sesi jelajah sirah saya akan cerita lebih detail. Cuma bila orang pergi Madinah ni, solat dalam Masjid Nabawi, kemudian akan ambil peluang untuk solat dalam Raudah sekurang-kurangnya 1 kali. Kalau dulu sebelum ni macam lelaki pun boleh masuk je. Saya nak masuk, lepas tu keluar, masuk keluar. Tapi sekarang ni selepas berlaku wabak ni dan sebagainya, Kerajaan Arab Saudi susun nak masuk kena mohon melalui aplikasi. Aplikasi itulah aplikasi Nusuk tu kan.
Jadi sebab tu macam apa yang trik Umi buat tu sebenarnya yang memang saya sendiri buat macam tu. Kalau tidak, kita dah tak ada peluang. Sekali tu je dapat masuk. Nak masuk pula dekat app nusuk ni pula, kalau apply kali ni, nak apply pula dia kena mesti after 1 month. Lagi sebulan pun boleh apply. Jadi maksudnya tak dapatlah peluang, sekali tu saja. Jadi saya rasa nice lah idea tu. Jadi boleh kita cuba selagi mana tidak mengganggu. Tapi janganlah sampai polis marah, kita bergaduh dengan polis, tak kira aku nak solat juga. Itu jadi macam tak cantik lah. Tapi so far saja saya nak tanya, Umi 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah kan? Macam Umi sendiri, Umi lebih suka duduk di Mekah ataupun Madinah? Kalau ikut selesa Madinah selesa lagi. Lebih selesa daripada Mekah? Tapi walaupun selesa kat Madinah, suasana tu kita lagi suka kat Mekah. Okey, suasana dekat Mekah lagi. Sebab? Suasana kat Mekah lagi. Sebab macam mana bila kita masuk Mekah tu, tujuan utama kita memang beribadah lah. So macam bila kat Mekah tu sebenarnya macam rasa lagi tenang daripada kita kat Madinah. Sebab dekat Madinah, tak tahu lah Umi je ke, tapi dekat Madinah kita tak macam kita rasa nak beribadah tu lebih. Okey. Betul lah, mungkin sebab faktor kan ada dalam hadis Nabi, solat di Masjidil Haram 1,000 solat. Solat di Masjid Nabawi sama dengan 1,000 solat. Jadi mungkin apa saya nampak perspektif saya daripada Umi, ataupun macam saya sendiri, kalau tanya saya nak beribadat di mana, saya akan pilih Mekah. Tapi kalau nak hidup, maksudnya nak menetap di mana, saya akan pilih Madinah. Sebab Madinah ni tempat yang tenang, tempat yang orang kata best kita menetap, duduk, orang kata buat aktiviti harian. Tapi kalau kat Mekah nak buat aktiviti harian ni, bagi saya macam agak serabut sikit lah. Ramai orang, pack. Tapi bila mindset kita nak beribadah, kita akan pilih Mekah lah. Sebab kita tahu Mekah ganjaran dia lagi besar. Dan memang semua orang pergi Mekah ni sebab orang nak beribadah. Jadi mungkin kita dah hampir ke hujung-hujung sesi. Saya nak tanya pula, macam apa perasaan yang Umi boleh gambarkan daripada keseluruhan? Adakah Umi dah macam dah sampai Mekah, dah sampai Madinah, alhamdulillah dah puas, dah settle? Ataupun sampai Mekah tapi tak settle lagi, buat rasa macam buat ibadah tak habis ke? Atau apa perasaan yang Umi boleh share? Perasaan bila dah balik. Perasaan bila dah balik. Bila dah balik, maksudnya bila dah selesai dekat Mekah dengan Madinah tu dah balik, apa perasaan yang Umi boleh gambarkan? Sebenarnya macam Umi sebenarnya agak terkilan sebab waktu dekat Mekah tu alhamdulillah lah dapat buat ibadah dengan sesungguhnya kan. Tapi dekat Madinah, dekat Madinah tu Umi dah start tak berapa sihat. Macam tu. Bila tak berapa sihat, macam parents Umi dapat macam setiap hari dia orang akan solat subuh kat Masjid Nabawi. Tapi bila Umi tak sihat, Umi stay kat bilik je lah, macam tak buat apa-apa sangat. Tu yang macam rasa terkita, tak puas lah. Tak puas. So macam tak boleh ni. Nanti next umrah insya-Allah pastikan betul-betul dapat buat macam tu lah. Sebab tu saya selalu pesan, kalau siapa pergi dengan saya ataupun siapa dengar saya cakap, saya selalu pesan, yang pertama sekali, saya lebih prefer kalau boleh pilih untuk pergi masuk ke Mekah dulu. Yalah kan kita ada 2 road penerbangan, sama ada daripada Malaysia pergi ke Madinah dulu atau ke Mekah. Saya akan prefer masuk ke Mekah dulu sebab kita nak utamakan ibadah umrah. Yalah, sebab kita nak buat umrah, bila umrah selesai boleh kita ziarah, pergi Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi, masuk Raudah dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk Madinah dulu, takut kita ziarah-ziarah, kemudian kita tak sihat. Jadi kita buat umrah lagi dalam keadaan yang tak puas. Yalah, sebenarnya banyak faktor. Faktor penat, faktor ramai orang, faktor cuaca, faktor banyaklah faktor. Jadi Umi rasa macam di Mekah alhamdulillah selesai lah, cuma di Madinah. Jadi bila balik itu, apa perasaan yang Umi boleh share juga dengan kami? Mungkin rasa macam macam nak cakap perasaan apalah boleh share kami. Perasaan lain yang boleh share juga dengan kami. Perasaan tu macam bila sampai kat Malaysia tu, dia macam kejap sangat rasa masa berlalu tu. Dah sampai kat Malaysia dah. Sebab macam baru semalam kita berangkat,
hari ni dah sampai Malaysia. So macam cepat sangat lah masa berlalu. So nampaklah kat situ kita sangat, orang kata, sangat menikmati lah waktu berada dekat Mekah dengan Madinah tu, macam tu. Dan mestilah perasaan rindu nak pergi lagi tu ada. Dia macam tertinggal lagi macam tu. Yalah, mungkin ada setengah-setengah. Kalau Umi macam pergi dengan family, saya rasa mungkin okey lah. Taklah rasa macam lama sangat. Setengah-setengah orang kadang-kadang bila dia pergi berseorangan ataupun pergi dengan jemaah yang family dia tinggal di sini, mungkin dia akan rasa macam kebiasaan saya jumpa lah. Maksud dia pergi Mekah, kemudian pergi Madinah. Sampai kat Madinah tu dia start rindu lah. Nak makan nasi Malaysia lah, nak makan apa pedah-pedah Malaysia lah dan sebagainya. Tapi bila sampai balik dekat KLIA, dia akan start rindu lah. Rasa macam sak sangat lah. Sebab itulah perasaan rindu yang tak dapat kita gambarkan. Walaupun dah pergi, kita akan rasa teringin lagi nak pergi. Itulah perasaan yang Allah campurkan dalam diri kita. Okey, ada soalan yang saya nak tanya dekat Umi sebelum kita tutup sesi ni. Sebab soalan ni berkaitan dengan next kita punya topik kita akan bincang dalam next siri, berkenaan dengan umrah ejen dan umrah DIY. Umi faham kan konteks DIY? DIY ni maksudnya dia pergi sendiri, dalam keadaan sendiri. Jadi Umi yang first time dah pergi umrah ni, saya nak tanya secara ringkas, apa yang Umi boleh cerita? Apa pandangan Umi berkenaan dengan travel agent dengan DIY? Apa yang Umi boleh beritahu? Kalau tanya Umi, kalau untuk orang yang first time nak pergi umrah tu, Umi galakkan untuk diorang pergi dengan travel agent lah. Untuk first timer. Sebab bila kita first time ni nak pergi buat umrah, kita tak tahu apa-apa lagi. So bila dengan adanya travel agent, diorang akan bantu kita sepanjang dekat sana. So kita akan tahu step by step kita kat sana macam mana. So bila kita dah tahu, dah dapat pengalaman tu, umrah yang seterusnya baru kita boleh fikirkan untuk umrah DIY buat sendiri. Sebab kita dah ada pengalaman tu, kita dah tahu dah suasana dekat sana tu macam mana. Macam tu lah. Kalau Umi direzekikan, katakan tahun depan rezeki untuk dapat lagi pergi umrah, nak pergi ejen ke DIY? Umi rasa kalau Umi sendiri, Umi rasa personal, macam nak kalau pergi Umi macam mana? Dengan ejen lagi. Nak pergi lagi dengan ejen? Sebab apa? Sebab ada faktor dari segi passport lah maksudnya. Lepas tu macam circle kita ramai. Bila pergi dengan ejen ni kita dapat kenal ramai lagi orang. Dapat kenal kawan-kawan yang ramai. Yalah, betul lah. Bila kita dapat kenal kawan yang baik, dia akan bawa kita ke arah yang baik. Jadi mungkin yang ni kita akan rungkaikan. Saya tak mau panjangkan sebab topik ni kita akan rungkaikan dalam next siri. Sebagai penutup kat sini, mungkin daripada Umi sepatah dua kata mungkin nak share tips ke apa ke dengan kita punya audience. Tips tak adalah tips sangat, tapi macam kalau contoh kita nak pergi buat umrah kan, ada sesetengah orang dia macam dia tak pernah pergi. So bila dia pergi tu dia bawa terlalu banyak baju, terlalu banyak barang. Tapi sebenarnya bila pergi tu kita tak perlu pun bawa banyak sangat baju atau barang. Macam cukup untuk kita pakai dalam beberapa hari, 3 hari lah ambil. Sebab dekat sana banyak kedai, banyak baju yang menarik. So macam bila kita pergi, mesti kita akan nak beli. Sekali kita beli banyak. So bila kita beli banyak, mestilah kita punya berat beg tu pun bertambah. So macam maksudnya tak bawa baju, bawa duit saja. Bawa duit, betul. Bawa duit. Okey, jadi saya rasa terima kasih banyak kepada Umi. Dan saya rasa banyak input-input yang menarik. Macam kalau saya sendiri cerita berkenaan dengan umrah ni, saya dah biasa pergi. Hari ni saya bawakan Umi, orang yang first time keluar negara, dan tempat first dia pergi adalah Mekah dan Madinah. Jadi saya rasa mungkin dapat ambil sedikit sebanyak manfaat info apa yang di-sharekan daripada Umi kepada kita. Dan pastikan terus bersama dengan kami dalam podcast Jendela Sirah. Banyak lagi kupasan-kupasan menarik yang akan kami bawakan. Jadi setakat itu dulu untuk sesi kali ini. Teruskan bersama dalam
podcast Jelajah Sirah.